Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi bimbingan untuk menulis satu esei sejarah yang baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gaya penulisan esei sejarah yang kita katakan menggunakan Chicago Referencing Style. Sebelum itu saya ingin menguraikan, iaitu pada hari Khamis nanti, minggu ini, hari Khamis minggu depan, iaitu pada pukul 10 pagi 17 bulan Jun tahun 2021, saya akan menunjukkan pada pelajar bagaimana untuk menuliskan esei sejarah menggunakan Microsoft Word. Okey, nanti sama-sama kita ulang kaji dan pelajar boleh mempelajarinya bagaimana untuk menghasilkan satu esei yang baik bentuk format esei kerja khusus dengan menggunakan Microsoft Word. Ini tak kira lah Word yang kamu gunakan. Bagaimana kita membuat rujukan, menulis bibliografi, menulis nota hujung, dan juga bagaimana kita nak mengambil sesuatu fakta untuk dimasukkan ke dalam esei. Jadi teruskan bersama saya dan jangan lupa janji temu kita nanti pada hari Khamis pukul 10 pagi. Okey, sebelum saya menerangkan tentang gaya penulisan Chicago. Jadi apa itu sebenarnya academic writing ataupun penulisan ilmiah? Dalam penulisan ilmiah, diperlukan sokongan terhadap pendapat-pendapat atau hasil penelitian seseorang pengarang dengan mereferensikan pendapat ataupun hasil mereka ke dalam tulisan ataupun hasil karya yang hendak kita tulis. Maksudnya kita nak ambil sesuatu pendapat daripada penulis, daripada sumber yang kedua misalnya. Jadi kita kena masukkan dan kita kena beri kredit kepada penulis tersebut dan kita kena nyatakan dalam penulisan kita. Itu dikatakan sebagai academic writing. Okay, dalam sistem referensi ini kita reference, kita ambil daripada mana sumber itu. Bertujuan untuk menghindari plagiarisme. Ini plagiat. Kita tak mau berlakunya plagiat sebab ini satu kesalahan besar dalam penulisan ilmiah. Jadi untuk mengelakkan plagiat, kita perlu nyatakan sumber mana yang kita gunakan dalam esei kita. Jadi membuat pembaca lebih cepat untuk mengakses sumber dan fakta yang direferenskan. Jadi salah satu kelebihannya bila kita nyatakan sumber di mana kita ambil, mudah bagi pembaca untuk merujuk kembali kepada bahan yang kita gunakan. Itu akan memudahkan pembaca untuk mengkaji ataupun memahaminya lebih mendalam. Menunjukkan kepada para pembaca tentang ruang lingkup kedalaman sesuatu penelitian yang kita buat. Ini berdasarkan sumber pertama ataupun sumber kedua yang kita gunakan tadi. Sebab itu pentingnya. Ini dalam penulisan akademik ini kita kena pastikan hasil penulisan kita itu mempunyai kesahihan yang tinggi, tidak berlaku unsur plagiat dan sebagainya. Jadi penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan akademik untuk mempersembahkan sesuatu idea atau konsep atau kajian yang melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah, jurnal, majalah dalam penulisannya. Sebab itu pentingnya. Ini sebab itu dikatakan sebagai satu penulisan yang bersifat ilmiah. Jadi penulisan yang dijalankan secara ilmiah ataupun akademik, pelajar secara teratur ataupun secara terperinci sesuatu persoalan. Ini menjelaskan ataupun mengkaji tentang sesuatu persoalan kajian yang kita telah tentukan dalam persoalan. Ini dalam proposal kajian yang kita nyatakan. Jadi dalam proposal kita ada objektif dan kita ada persoalan kajian ataupun permasalahan kajian. Jadi permasalahan kajian itulah yang kita perlu jelaskan dalam esei yang dikatakan sebagai dapatan kajian. Jadi kita perlu bertanggungjawab dalam apa yang kita sampaikan itu berdasarkan sumber yang saya nyatakan sebelum ini. Sumber pertama, sumber kedua. Dan semua itu mesti ditunjukkan, dinyatakan di dalam academic writing ataupun penulisan ilmiah ataupun esei ilmiah yang kita hasilkan. Jadi menyampaikan suatu pengetahuan yang telah diselidiki kepada ahli akademik untuk membolehkannya dinilai atau dikongsi bersama maklumat berdasarkan data primer ataupun data sekunder. Jadi untuk pelajar tingkatan 6, cukuplah sekadar kita menggunakan sumber itu dengan betul. Bukan berapa banyak sumber yang kita boleh gunakan. Tapi sumber itu, sumber pertama ke sumber kedua yang kita nyatakan, yang kita ambil dan kita guna dalam esei kita itu, kita berikan dengan format yang betul dan nyatakan dengan secara bertanggungjawab. Sesuailah untuk tahap tingkatan 6. Ini bukanlah satu ilmiah, ini satu
untuk menghasilkan satu tesis, ataupun tesis untuk degree ke master ataupun PhD. Tapi ini ada satu esei sejarah sesuai untuk tingkatan 6, tapi kita gunakan format yang betul, yang kita katakan sebagai gaya Chicago. Ini penting untuk menunjukkan bahawa hasil kajian kita itu walaupun tajuknya kecil, tetapi dia memberi impak yang besar kepada pembaca. Itu sangat penting para pelajar. Dalam esei ilmiah, bila kita katakan esei ilmiah itu merujuk kepada karangan ilmiah yang pendek tentang topik ataupun permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan atau kerja lapangan. Jadi penghuraiannya bersifat rasional, empiris dan juga objektif. Jelas ya pelajar? Seperti pada proposal kajian yang kita nyatakan permasalahan kajian yang kita jelaskan, jadi kita akan memberikannya, menghasilkannya dalam satu tulisan yang dipanggil esei sejarah. Jadi semua ini mempunyai satu kesahan yang penting. Jadi karangan ilmiah berdasarkan esei sejarah yang kita hasilkan adalah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperolehi sesuai dengan sifat ilmunya, yang melibatkan hasil penelitian, pengamatan ataupun peninjauan yang memenuhi syarat-syarat berikut. Sebab kita kumpul bahan-bahan ini dulu. Dari proposal, kita kumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan persoalan pertama, persoalan kedua, persoalan ketiga yang kita nyatakan. Dan itu semua kita akan tulis semula berdasarkan kefahaman kita yang kita katakan tadi, penelitian, pengamatan ataupun peninjauan. Ini untuk memberi satu hasil yang baik. Jadi penulisan berdasarkan hasil penelitian. Kedua, pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta. Kita bercakap berdasarkan fakta. Ini kita menulis berdasarkan fakta. Ini bukan satu pernyataan umum. Ini yang bersifat general sahaja. Jadi perbincangannya melibatkan masalah yang kita cuba selesaikan. Menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan penulisan dan menyelesaikan masalah yang dibincangkan. Menggunakan bahasa yang lengkap, terperinci, teratur, jelas, ringkas dan tepat sehingga tidak terbuka kepada kemungkinan untuk disalah taksir oleh pembaca. Itu sangat penting. Jadi dalam kita menghasilkan satu esei sejarah berdasarkan kepada prinsip dan juga tata cara seorang sejarawan. Dalam menulis esei sejarah, kita menulis perenggan dalam perenggan berkembang. Isi itu berkembang mengikut perenggan-perenggan. Untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut tentang topik, sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan. Pertama, perenggan yang dipanggil pengenalan ataupun pendahuluan ataupun pembuka. Ini bertujuan untuk menarik minat dan perhatian pembaca. Sebab itu kita mesti ada pengenalan dalam esei kita. Format yang pertama, pengenalan. Jadi menarik minat dan perhatian pembaca. Menyiapkan fikiran pembaca kepada masalah yang akan dihuraikan. Itu permasalahan yang kita nyatakan. Dia tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan. Jadi baca pengenalan je, dia akan menarik minat pembaca untuk membaca seterusnya esei kita. Itu perkara yang penting. Yang kedua, perenggan penghubung. Itulah bahagian isi. Yang mengandungi persoalan yang akan dikemukakan. Kita nak menyelesaikan persoalan ataupun persoalan kajian yang kita nyatakan dalam proposal tadi, kita akan jelaskan dalam perenggan yang dipanggil isi. Tadi kita menganalisa segala masalah, sumbangan ke, peranan ke. Ini berkaitan dengan persoalan yang kita nyatakan. Antara perenggan dengan perenggan harus berhubung secara logik. Jadi bila pembaca membaca perenggan satu, perenggan seterusnya, dalam isi itu dia berkembang. Dan dia makin menjelaskan permasalahan kajian yang kita kaji. Jadi itu akan menjadi satu esei. Dan akhir sekali kita akan membuat perenggan penutup, iaitu isi atau bahagian yang akhir, format yang akhir dalam esei sejarah, iaitu penutup. Kita membuat rumusan yang berisi kesimpulan, penegasan daripada paragraf penghubung ini atau perenggan penghubung ini, ringkas, padat dan pendek. Dari ringkasan ini dia telah menerangkan keseluruhan tentang kajian, tentang esei yang kita buat itu, sama ada tentang tokoh, tentang tempat, tentang sukan ataupun kegiatan ekonomi yang kita jelaskan. Itu bila pembaca membaca daripada pengenalan kita, perenggan yang pertama, kepada perkembangan seterusnya dalam bahagian isi dan seterusnya, dia semakin jelas dan dapat membuat satu kesimpulan yang baik tentang esei yang cuba disampaikan. Ini akan menarik perhatian pembaca untuk memahami dan mendapat sesuatu daripada esei yang kita tulis.
Okey pelajar, jelas secara umum yang saya katakan tadi berkaitan dengan penulisan esei sejarah, kita tulis dalam format esei, ada pengenalan, ada isi dan ada penutup. Itu secara umum yang pertama saya jelaskan tadi. Okey, sekarang bagaimana kita nak menggunakan Chicago style. Okey, Chicago style ini mengagumi dua perkara. Pertama, penggunaan pada notah kaki dan juga notah hujung ataupun endnote. Footnote ataupun endnote, dua benda kita boleh gunakan. Tapi dalam penulisan kerja kursus sejarah ini kita guna endnote, iaitu nota hujung. Jadi pada akhir teks yang kedua, Chicago style ini kita gunakan pada akhir teks dengan menggabungkan seluruh referensi ataupun senarai rujukan ataupun bibliografi. Jadi pertama kita gunakan di nota kaki ataupun nota hujung, dan kita guna nota hujung. Ingat pelajar, untuk esei ini kita guna nota hujung, dan satu lagi digunakan di bahagian bibliografi ataupun sumber rujukan. Okey, saya mulakan dengan pertama, buku dengan seorang pengarang. Book with one author. Okey, author, last name, first name. Itu perkara yang pertama mesti ada. Okey, nama pengarang, kemudian tajuk dia, subtitle. Kalau dia ada edition 1, 2, 3, edition berapa? Ataupun first edition. Okey, dia punya tempat publication tu, penerbitnya di mana, siapa nama penerbit itu, tahun penerbitan. Okey, semua maklumat ni mesti dinyatakan. Contoh, Thielen, Catalan, ini nama pengarang. Okey, tajuk dia How Institution Involve the Political Economy of Skill in German. Okey, yang publisher dia adalah Cambridge. Okey, Cambridge University Press tahun 2004. Itu yang pertama. Yang ini kita tuliskan di bahagian referen. Maksudnya bahagian bibliografi, di bahagian bibliografi ya. Kemudian kalau kita nak tulis di bahagian nota kaki ataupun footnote ataupun hujung, nota hujung ataupun endnote. Okey, author, first name, last name sama, title of the book, place of the publication, publisher, year of the publication, kemudian page, muka surat berapa, halaman berapa. Contoh Catalan tadi, Catalan, Thielen. Okey, tajuk dia How Institution Involve the Political Economy of Skill in Germany. Penerbitnya Cambridge, Cambridge University Press tahun 2014, halaman 271. Okay, inilah yang dikatakan sebagai nota hujung. Nota hujung. Hari Khamis 17 bulan 6 saya akan tunjukkan bagaimana kita masukkan isi ini ke dalam nota hujung menggunakan Microsoft Word. Itu yang saya akan jelaskan nanti dalam live hari Khamis nanti. Okey pelajar, untuk pengarang yang mengandungi dua nama, dua pengarang dalam referen ataupun bibliografi, first author, last name, author, last name, first name and second author. Okey, first name and juga last name, title, subtitle, edition, place of publication, publisher, tahun penerbitan. Okey, semua kita nyatakan. Contoh, Gao Werich, Peter and James Shin, Political Power and Corporate Control, The New Global Politics of Corporate Governance, New Jersey. New Jersey, penerbitan Princeton University Press tahun 2005. Ini contoh. Okey, dua nama pengarang ada kat sini dengan tajuk dan penerbitnya. Kemudian dalam nota hujung ataupun nota kaki pun sama, mesti ada semua tu, dah kita kena tambah muka surat ataupun halaman. Sama seperti yang tadi. Okey, nama pengarang, tajuk dia, okey, kemudian diterbitkan oleh, kat mana terbitnya, okey, diterbitkan oleh Princeton University Press tahun 2005, muka surat 200. Okey, ini contoh dua orang pengarang. Bagaimana kita nak nyatakannya dalam reference ataupun bibliografi ataupun sumber rujukan, dan bagaimana kita nak tulis di nota kaki ataupun nota hujung. Ini nota hujung dekat sini. Okey, ini contoh yang kita gunakan. Ini yang dikatakan sebagai Chicago style ataupun gaya Chicago. Okey, contoh seterusnya pelajar. Buku dengan 3 orang pengarang. Sama seperti tadi, kita tambah je. First author, last name, first name. Kemudian author, remaining author, first name, last name. Title, subtitle, editionnya berapa, di mana penerbitan, publishernya siapa, tahun bila penerbitan. Okey, seperti contoh ni. Okey, ni nama pengarang. Dialah Bidoyare.
Camilla E. Hobisky, Julia Kelly, Michael Carrigan. 3 orang ni. James McKay, William Mata dan Michael Robinson. Nyatakan semua pengarang itu, 3 orang pengarang. Okay, first name dan last name dia. Kemudian tajuk dia A Brief History of Art London. Okay, Flame 3 Publication. Penerbitnya Flame 3 tahun 2006. Ini dalam referen ataupun sumber rujukan ataupun bibliografi. Kemudian dalam footnote ataupun nota hujung, footnote ataupun nota hujung kat sini. Okay, kita nyatakan sama juga seperti tadi, first author, first name, last name, kemudian S dan lain-lain. Title of the book, place of publication, publisher, year of publication dan juga muka surat berapa page tu. Okay? Sama seperti tadi. Bezanya kat sini, walaupun ada 3 orang pengarang tadi, kita hanya beri satu saja dan lain-lain beri tajuk, okay, di mana diterbitkan di London. Okay, tajuk penerbitnya bernama Flame 3 Publication tahun 2006, muka surat 11. Okay, ini adalah ditulis dalam nota kaki ataupun nota hujung. Okay, boleh jelas Pak Azhar boleh bezakan. Okay, cara kita gunakan buku ataupun bahan kita gunakan ada 3 orang pengarang. Ini dipanggil gaya Chicago. Okey, satu lagi pelajar buku dengan corporate author. Ini pengarang corporate. Contoh untuk referen organisasinya. Apa nama organisasi itu? Okey, title, place of publication. Okey, tajuk, dan juga tempat publication itu, publisher dan juga tahun penerbitan. Contoh dan reference ataupun rujukan World Bank. Ini organisasi itu corporate dia adalah World Bank. Okay, strategy of sustained financing secondary education in sub-Saharan Africa. Okay, dia dikeluarkan oleh Washington DC. World Bank diterbitkan oleh Bank Dunia tahun 2008. Okay, ini adalah satu contoh corporate author. Okay, organisation, contoh kalau dalam footnote ataupun nota hujung, kita nyatakan dia punya tajuk, publication dia, publishernya, tahun penerbitan. Contoh World Bank, Strategy for Sustained Financial Secondary Education in Sub-Saharan Africa. Okay, Washington DC, penerbitnya World Bank tahun 2008, muka surat 11. Okay, jadi kena ikut betul-betul susunannya, bagaimana menulis. Ini sangat penting. Ini yang dikatakan cara Chicago. Jadi kita jangan salah. Ini dalam format penulisan kita, essay nanti, okay, gunakan cara yang betul. Ini bila kita menulis sesuatu dalam sumber yang kita nak nyatakan di nota hujung ataupun nota kaki dan juga di bahagian sumber rujukan. Pastikan kita menulis dengan betul, format yang betul. Okay, itu sangat penting. Ini dari segi technical, ini penulisan esei sejarah. Ini melambangkan sejauh mana kerja kita itu, hasil yang kita tuliskan itu menepati esei sejarah berdasarkan format yang telah ditetapkan, untuk memperolehi markah yang baik. Okey, satu lagi adalah buku dengan ramai editor, book with editors. Referen dan untuk sumber rujukan kita nyatakan pengarang, ketua pengarang misalnya, last name dia, first name dan juga last editor, first editor, last name. Okey, kemudian title dia, place of publication, publisher, year of publication. Contoh Colhoun, Craig and Brian S. Turner. Okey, The Sixth Handbook of Sociology, London. Ini di mana diterbitkan di London, penerbitnya Sage, ini tahun 2005. Jadi semua tu dinyatakan. Ini sebab ini adalah satu handbook, jadi ramai penulis dalam ini. Satu lagi dalam nota kaki ataupun nota hujung, kita gunakan juga cara yang sama, cuma kita kena betulkan sedikit editor, contoh Craig Colhoun and Brian S. Turner dan sebagainya. Ini tajuk dia, The Sixth Handbook of Sociology. Okay, di mana London 6 dan juga 2005. Okay, ini kalau kita boleh masukkan halaman dia, di mana halaman yang kita gunakan itu, kita ambil di bahagian yang mana kita nyatakan halamannya. Okay, satu lagi contoh adalah chapter in an edited book. Okay, contoh dalam referen kita ambil nama author, okay, nama pengarang itu, last name, first name, okay, initial, okay, title of chapter, in book title, edited by, first name, last name, muka surat berapa, okay, dia punya place of publication, publisher, year of publication. Contoh Shari'ham, okay,
Achieving in Restless City. Okay, edited by Matthew Bauman and Gregory Duck. Muka surat 10 hingga 24. Kita ambil chapter bahagian mana, bab mana yang kita ambil tu. Kita nyatakan kat sini. Okay, di London, penerbitnya Verso tahun 2010. Okay, tapi bila kita menulis nota kaki ataupun nota hujung, sama seperti reference tadi, cuma kita kena tambah muka surat berapa. Ini muka surat 9 contoh sini. Okay, M. Sheringham. Okay, Achieving in Restless Cities. Okay, edited by Matthew Bauman and Gregory Duck. Okay, ya, ketua pengarang dia lah. Yang penyentingnya. Penerbit di London, penerbitnya Verso tahun 2010, muka surat 9. Okay, ini kita ambil daripada chapter, daripada satu penerbitan. Ini buku dah sebanyak, tapi kita nak lihat chapter by chapter. Contoh. Okay, jadi kita ambil muka surat berapa. Bab mana yang kita ambil tu, kena nyatakan muka suratnya, dan nyatakan di bahagian nota kaki ataupun nota hujung tu mesti ada muka surat. Dan referen, ini caranya untuk kita tulis referen, dan ini adalah cara untuk kita tulis dalam nota hujung ataupun nota kaki. Okay, satu lagi pelajar adalah pelajar gunakan pada jurnal-jurnal, artikel daripada jurnal yang diprint. Contoh, bila kita nak menulis dalam referen ataupun bibliografi ataupun sebuah rujukan, pengarang, nama akhir, nama pertama, dia punya tajuk, title artikel, journal, title, volume, nama jurnal tu, volume berapa, isu yang nombor berapa, tahun bila, muka surat berapa. Contoh, Barber, Marcus. Tajuk dia Global Warming and the Political Ecology of Health. Emerging Crisis and Systemic Solution. The Australian Journal of Anthropology. Jadi, ini dia punya journal. Volume 21, isu 21, isu nombor 3, volume journal yang ke-21. Muka surat 390, 391. Ini kena nyatakan dalam referen. Kalau dalam footnote ataupun nota kaki pun cara yang sama. Marcus Barber, global tajuk dia, kemudian dia punya tajuk jurnal yang besar tu, tajuk artikel yang kita gunakan. Kemudian ni ada jurnalnya, The Australian Journal of Anthropology, volume yang ke-21, isu yang ke-3, tahun 2010, muka surat 390. Ini bahagian yang kita ambil, kita nyatakan dalam nota hujung ataupun nota kaki. Boleh bezakan pelajar ya. Ini contoh yang ke-7. Bagaimana kita nak menulis sumber yang kita gunakan dalam gaya Chicago. Itu dia panggilkan Chicago style. Satu lagi dalam Chicago style adalah e-journal article. Ini banyak pelajar gunakan saya rasa. Untuk kadang-kadang sekarang ni kita banyak gunakan e-journal article. Contoh dalam referen ataupun bibliografi ataupun sebuah rujukan, pengarang, last name, first name, title, journal, title sama macam yang tadi. Tahun bila diterbitkan, access monthly day, years dan sebagainya. Dan juga kita kena nyatakan URL. Itu beza ni dengan yang kita print out dengan yang kita ambil daripada internet. Jadi kita kena nyatakan dia punya URL. Contoh, Marvin, Linda and Stephen E. Site bottom, Roman, tajuk dia Roman game bought from Abu Sahar, Red Sea Coast, Egypt. Ini dia punya journal, NQT 78, volume dia, isu 301, tahun 2004, muka surat 602, 617. Bila kita access, bila kita gunakan, kita access kepada e-journal itu. Pada bulan Mei 27 tahun 2013 contoh. URL dia, ini semua, copy semua URL-nya, nyatakan dekat sini. Ini satu cara pertama untuk menulis nota referen atau bibliografi ataupun sumber rujukan daripada jurnal online yang kita ambil. Ini caranya. Kemudian untuk tulis di nota kaki ataupun nota hujung, sama juga seperti yang tadi, kita kena nyatakan juga URL-nya. Muka surat berapa. Sama seperti tadi. Ini dan nyatakan dia punya muka surat berapa. Ini dua cara yang penting. Dan banyak pelajar gunakan jurnal-jurnal yang diambil daripada Scholar, Google Scholar, daripada jurnal-jurnal authority yang kita boleh akses seperti Jebat,
jurnal-jurnal daripada satu sejarah dan sebagainya. Jadi jurnal-jurnal itu kita hanya ambil secara online. Jadi kita perlu nyatakan. Jadi cara bertulis tu mesti betul. Pelajar. Jadi cara kita menulis tu sangat penting supaya kita dapat memberikan satu penulisan yang baik, berdasarkan kepada format yang betul. Sangat penting menulis dengan format yang betul. Saya harap pelajar boleh gunakan cara ini dan nyatakan addressnya, URL-nya. Di mana bila kita akses kepada maklumat tersebut, kena nyatakan. Sebab tu apabila kita membuat sesuatu mengumpul bahan, pakcik saya kata sebelum ini, kita perlu catatkan kita ambil bahan tu bila, di mana, muka surat hari apa, masanya bila, semua kena nyatakan, detailkan dalam kita punya nota, buku nota. Dari situ baru kita masukkan ke dalam kita punya esei. Jadi bila kita nak menulis bibliografi ini ataupun menulis nota hujung tu lebih mudah sebab kita ada rujukan yang jelas. Sumbernya daripada mana bahan yang kita gunakan itu, jadi kita boleh nyatakannya dengan mudah dan kita tidak membuang masa dan kita dapat memberikan sesuatu penyataan yang baik. Ini berdasarkan format esei yang betul. Okey, satu lagi yang pelajar banyak gunakan dalam sumber menghasilkan esei saya rasa adalah website. Jadi ada cara bagaimana kita nak menulis sumber-sumber yang kita gunakan daripada website. Kita khususnya sumber-sumber website yang berautoriti. Misalnya sumber-sumber website yang saya jelaskan sebelum ini, seperti daripada jabatan ataupun agensi kerajaan yang mempunyai laman web rasmi, itu boleh digunakan. Contoh dalam referen, title of web page, website punya nama, kemudian dia punya last modified date dia bila, tahun bila, URL dia. Contoh Google, Google Privacy Policy, Google last modified March 11 tahun 2009, dan dia punya address dia, nyatakan. Dapatkan maklumat ni daripada website yang kita gunakan, kena nyatakan semua perkara ini, barulah cara penulisan gaya Chicago itu betul dalam esei kita. Kalau dalam footnote pula, dalam nota akhir ataupun footnote, kita sama seperti yang di atas, kita masukkan semua perkara itu termasuklah URL-nya. Nyatakan. Ini contoh yang ke-10. URL misalnya kita ambil daripada Google Privacy Policy, Google last modified atau March 11 tahun 2009. Ini dia punya URL dia. Semua tu nyatakan daripada mana kita ambil website yang kita gunakan sebagai rujukan kita dalam esei yang kita tulis itu. Ini semua akan saya tunjukkan nanti bila kita gunakan, bila saya terangkan nanti pada hari Khamis secara live. Bagaimana menulis esei menggunakan Microsoft Office ataupun Word. Nanti pada hari Khamis nanti berterus bersama saya pukul 10 pagi 17 hari bulan 6 tahun 2021 ini. Satu lagi bahan yang mungkin kita gunakan adalah daripada bahan-bahan penerbitan daripada government ataupun kerajaan, agensi kerajaan. Kalau di Malaysia ni banyak ada. Misalnya Jabatan Pertanian, Jabatan Kerja Raya dan sebagainya. Majlis-majlis daerah dia ada buat satu penerbitannya sendiri. Untuk referen organisasi, title of author, editor, first name, last name, kemudian ada identification information, place of publication dan tahun. Contoh US Department of the Interior, Mineral Management Service and Oil Spill Risk Analysis for the Central Gulf and Western Gulf of Mexico. Ini dia punya tajuk. Ditulis oleh Robert E.L. Beller. Open File Report. Muka surat 83 tahun 119, US Geological Survey, Denver, 1983. Ini tempat dia, tempat penerbitan tu, Denver. Dalam nota hujung ataupun nota kaki sama juga, organisasi, title, place of publication, publisher dan juga page. Contoh sama macam tadi, kita nyatakan semua, kemudian siapa pengarangnya, daripada US Geological Survey tahun 1983, muka surat 10. Ada muka surat. Ini beza dalam penulisan untuk penerbitan oleh agensi kerajaan. Termasuklah juga minit mesyuarat, surat menyurat ke, pelajar boleh gunakan cara ini. Masukkan dari segi
Ini contohlah untuk bahagian referen dan juga di bahagian nota kaki ataupun nota hujung. Saya nak jelas pelajar tengok betul-betul, fahamkan betul-betul, dan bila kita menyusun, masa kita mengumpul bahan itu, kita tulis, kita dah mula susun seperti ini. Jadi mudah untuk kita masukkan dalam esei kita bila kita menulis esei nanti. Okey, kalau kita ambil rujukan daripada tesis yang dihasilkan oleh tesis yang dihasilkan oleh penulis. Contoh yang pertama dalam referen ataupun dalam bibliografi ataupun sumber rujukan. Pengarang, last name, first name, title tesis, award ataupun type of thesis, name of the academic institution, tempatnya bila, di mana, kemudian tahun bila. Contoh, Fanny Thomas, tajuk dia Sin McEntee and Development of Public Policy Independent Ireland. PhD thesis, University College Dublin, Ireland, tahun 2005. Dan itu adalah dalam bibliografi. Dalam nota hujung ataupun nota kaki, kita masukkan sama seperti tadi, dan kita tambah dengan page. Mesti ada page dia. Contoh ni lah. Contoh ke-12, Thomas Finney, Sin McEntee and Development of Public Policy Independent Ireland. Ini tajuk tesis tu. Untuk ini adalah untuk PhD tesis yang dibuat untuk University College Dublin di Ireland tahun 2005, muka surat 30. Di bahagian mana yang kita ambil ini daripada tesis tersebut untuk dimasukkan dalam esei. Faham pelajar? Ini bagaimana kita ambil ini daripada tesis-tesis yang dihasilkan oleh para academician, para akademik yang menghasilkan tesis. Jadi kita boleh ambil daripada bahagian mana yang kita petik tersebut untuk masukkan dalam esei kita. Jadi kita kena nyatakan dalam nota hujung ataupun nota kaki dan juga dalam sumber bibliografi. Ini cara kita tulis. Ini dikatakan Cahaya Chicago. Okey, satu lagi adalah daripada e-book. Ini saya rasa banyak pelajar gunakan. Ini daripada sumber-sumber daripada e-book. Jadi bagaimana kita nak menulis sumber yang kita ambil daripada e-book dalam nota hujung ataupun nota kaki dan juga dalam sumber rujukan ataupun reference yang kita ambil. Contoh dalam reference ataupun sumber bibliografi ataupun sumber rujukan, pengarang, last name, first name, title, subtitle, place of publication, publisher, year, edition, access of the month ataupun tahun ataupun hari, dan juga URL-nya. Semua kena nyatakan. Contoh, Human, Leslie A, Childhood in Action, Eton, Iconography and Social History, London. Routledge tahun 2012, SS Mei 2027, tahun 2013. Ini dia punya URL. Semua tu kena dinyatakan. Jadi semua bahagian daripada apa yang saya nyatakan di atas ini, kita kena nyatakan dekat sini satu persatu. Itu cara penulisan e-book untuk sumber rujukan. Untuk footnote ataupun nota kaki sama juga seperti dalam ini. Kita nyatakan ini benda yang sama dalam nota kaki kita gunakan. Ini cara kita menulis guna guys Chicago dalam mengambil sumber-sumber daripada e-book yang kita ambil yang kita gunakan untuk menulis esei kita. Jadi nyatakan dekat sini. Nyatakan sumber itu kat sini. Inilah cara penulisan yang betul bila kita menggunakan cara Chicago. Pelajar, ini sahaja yang saya nak jelaskan pada hari ini, bagaimana kita menggunakan gaya Chicago untuk mengambil bahan-bahan ataupun sumber yang kita gunakan daripada buku, daripada jurnal, daripada tesis, daripada sumber internet, daripada website, daripada jurnal-jurnal, sama ada jurnal yang di print out ataupun jurnal-jurnal yang kita ambil secara online, daripada laman web agensi kerajaan, daripada bahan-bahan tertentu yang kita ambil daripada sumber pertama ataupun sumber kedua, bagaimana untuk kita nyatakan mengikut cara Chicago ataupun Chicago style. Jadi jangan lupa bersama saya hari Khamis ini 17 hari bulan 6 2021 pukul 10 pagi. Saya akan menerangkan lebih lanjut bagaimana kita menulis esei menggunakan Microsoft Word ataupun Office, untuk kita letakkan bagaimana nak meletakkan kita punya sumber rujukan itu dalam reference untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Selamat maju jaya pelajar.
Okey, siapkanlah kerja khusus lebih awal supaya kita boleh fokus kepada peperiksaan bertulis untuk sejarah Islam nanti. Okey, teruskan, selamat maju jaya, terus berusaha kumpulkan maklumat. Okey, kita sekarang proses untuk mengumpul dan juga menghasilkan esei sejarah untuk kerja khusus. Cuba lagi.